Okey. Ha, ramai yang jawab ni. Bagus, ramai jawab. Okey, ada lagi yang nak jawab? Silakan. Ada lagi yang nak jawab? Silakan. Tak kisah 2-3 orang jawab, 10 orang jawab pun tak apa. Satu soalan. Saya tak kisah janji nak nilai masuk je. Okey. Saya nak minta seorang tolong raid dan pangkah. Mungkin saya minta Zakwan. Okey, Zakwan, awak tolong raid dan pangkah. Awak jadi cikgu. Okey, cuba guna pen merah. Ha. Jawapan yang pertama, boleh ke Zakwan? Zakwan ada tak ni? Macam ada. Tadi nama dia. Ada nama dia Zakwan tadi. Okey kan? Okey, Al-Mufta'ilun dia jawab. Yang ni betul ke salah? So, soalan wazan ni memang soalan senang sebenarnya. Soalan senang je wazan ni. Al-Mufta'ilun betul. Wazan ni awak follow je. Yang penting awak kena tahu huruf tambah dalam bahasa Arab ni ada berapa. Alif, sin, ta, nun. Itu je lah. Tak banyak huruf tambah. Lepas tu sabdu. Dalam 4 atau 5 tadi. 5 tadi lah. Jadi itulah huruf tambahnya. Jadi sekarang ni yang dia tujuan kita belajar wazan ni nak tahu mana huruf asal, nak tahu mana huruf tambah. Itu dia punya tujuan matlamat dia. So dalam ayat ni yang tambahnya ta. Jadi yang asal dan mim ni tambah. Jadi yang asalnya fa'ala jugalah. Fa'ala 1, fa'ain 2, lam 3. Waw nun belakang ni ini cerita nahwu, bukan sorof. Ini nahwu. Lain-lain tu semua sorof. Yang ni nahwu dah. Mufta'ilun tadi tu. Waw nun, ya nun semua sekali tu. Okey, itulah tujuan kita belajar wazan. Faham Kita nak tahu mana tambah, mana yang asal. Okey, settle. Yang kedua, hadara musa'id al-mudhir. Makna yang pertama, nadal al-mujtahidun al-jawaiz al-qayyimah. Siapa boleh bagi makna? Cuba, saya nak awak bagi makna. Awak tulis boleh, chatting boleh, cakap pun boleh. Apa maksud nadal al-mujtahidun al-jawaiz al-qayyimah? Dalam kes ni awak tak tahu makna pun boleh jawab sebenarnya. Cuma saya sekadar memperkayakan vocabulary anda. Siapa boleh bagi? Apa maksud dia? Apa maksudnya? Cuba. Okey. Apa maksud? Siapa tahu? Tak ada orang tahu. Semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu. Okey, maksud dia nala mendapat. Nala tu mendapat. Al-mujtahidun orang yang rajin. Al-jawaiz hadiah. Al-qayyimah yang berharga, bernilai. Dia dapatlah. Okey. Itu jawab makna dia. Tapi dalam soalan ni kalau awak tak tahu makna sekalipun awak boleh jawab. Boleh jawab. Okey. 218. Hadara musa'id al-mudir sabahan. Musa'id awak jawab mufa'il. So betul. Itu je jawapan dia. Walaupun awak tak tahu makna. Tak ulang ke? Apa ayat, apa maksud dia?
nala mendapat, al-mujtahidun orang-orang yang rajin, al-jawaiz hadiah-hadiah, al-qayyimah yang bernilai, yang berharga. Itu maksudnya. Okey, 218 hadara hadir, musa'idul mudir hadir, datang, penolong mudir pengetua kan, penolong pengetua. Sabahan pada waktu pagi. Maknanya dia hadir pada waktu pagi sampai. Jadi musa'id mufa'il. Awak tak tahu mana pun tak apa. 219 aradal ba'i'un, tapi saya cerita pasal makna ni tujuan dia supaya awak guna dalam karangan. Awak guna dalam karangan. Saya nak pergi sikit demi sikit pada karangan. Itu tujuan saya. So aradal ba'i'un, arada maksudnya arada al-ba'i'un bada'i'ahum ala rufufin khassah. Agak-agak boleh bagi ke maksud jawapan ni, maksud pada ayat ni. Arada, awak pernah dengar kalimah ma'rad? Ma'rad pameran. Ma'rad pameran. Arada maknanya mempamerkan. Mempamerkan. Al-ba'i'un orang-orang penjual-penjual. Ba'i'. Bada'i'ahum. Barangan mereka ala rufufin khassah, di atas rak yang khusus. Sekejap ya. Okey. Maksudnya dia mempamerkan. So jawapannya al-ba'i'un jadi al-mufa'ilun. Siapa jawab al-mufa'ilun? Atas tadi betul, tapi al-mufa'ilun ni tak betul. Sebab apa? Al-ba'i'un ni. Mana huruf yang tambah? Mana tambah, mana yang asal? Ba'i'un. Ba'i'una. So dia sebenarnya wazan dia ialah, dengar jawapan dia, al-fa'iluna. Inilah dia punya wazannya. Al-fa'iluna. Itu jawapan dia. Kenapa? Kerana ingat fahmus soal nisful ijabah. Memahami soalan adalah separuh daripada jawapan. So dia nak sekini wazan bagi isim fa'il. Bila sebut wazan isim fa'il, kita ada dua baru ni kan kita sebut. Sebelum ni kita sebut dah. Satu untuk sulasi, satu yang untuk ghairu sulasi. Sulasi dia lain. Sulasi atau wazan fa'ilun, itu wazan dia fa'ilun. Atas wazan fa'ilun. Maka ba'i'un dia asal daripada fa'ala. Kalau ni fa'ala fa'ilun. Ba'i'una tadi tu sebenarnya berasal daripada ba'a. Asalnya ialah, nak tulis mana pula ni? Okey. Asalnya ba'a. Di sini. Ba'a bawah ba'a. Menjual. So dia punya isim fa'il dia mestilah ba'i, tulisan rumah, i'un. Ba'i'un. Macam tu. Cuma dia nak jamak kan? So dia jamak waw nun. Jadi ba'i'un. Jadi berasal daripada ba'a ba'i'un. So dia jadi ba'i'una. Dia pun tambahlah waw nun sebab dia jamak tu. Tambahlah waw nun sebab dia jamak. Maka dia sebenarnya berasal daripada wazan mana? Fa'ilun lah. Inilah wazan dia. Cuma tambah waw nun lah sebab ba'i'una jamak. Tambahlah waw nun. Jadi fa'iluna. So, saya letak sini, saya letak alif lam lah sebab dia ada alif lam. Huruf kalimah dia pun ada alif lam, letak alif lam juga. Al-fa'iluna. So, itulah dia punya wazan dia. Faham? Ini tak susah. Soalan saraf ni kebanyakannya soalan bonus. Dia macam tiru je. Awak kena tiru je. Tiru pattern. Tiru mold je. Tiru acuan dia. Itulah wazan. Wazan itulah acuan. Kalau fa'iluna, ba'i'una, al-fa'iluna, lain katibuna, al-katibuna, al-fa'iluna, al-katibuna, al-ba'i'una, bagian al-jalisuna, al-qa'iduna. Tu semualah sama, wazan yang sama, wazan. So saya dulu masa belajar dulu pun tak faham wazan-wazan ni, tapi dah lama-lama dah rupanya benda mudah je. Tapi kita buat payah. Benda tu mudah saja. Okey. So nak salin-salin,
Nak salin, salin. Kalau tak nak salin, saya nak padam. Sebab benda ni mudah aja. Dan saya rasa awak pun dah salin tadi tu. Boleh Okey, saya pergi kepada soalan berikutnya. Soalan sorof, soalan bonus. Awak kena ingat itu je, nombor satu sekali. Soalan sorof, soalan bonus. Sekarang kita pergi kepada 20 pula. Sekarang 2021. 220 dan 221. Kita tengok apa yang berlaku di sini. Okey, dia nak sekarang bayin nau' at-tawabi'. Ni nahu. Nahu ke sorof ni? Tawabi'. Bayin nau' at-tawabi' lil kalimat allati tahtaha khattun. Letak jenis tawabi'. Terangkan jenis tawabi' untuk kalimah yang bergaris. Jenis tawabi'. Mula-mula dulu, nak tanya mula-mula sekali sebelum awak jawab tu. Nau' at-tawabi' ada berapa sebenarnya? Nau' at-tawabi' ada berapa? Jenis tawabi' ni ada berapa? Cuba jawab. Tulis boleh. Ya, Zakwan. Ada 4. So, kalau ingat lagu kita, tahu janganlah engkau terpedaya, sebenarnya satu lagi kau tak percaya. Tawabi' ikut sahaja masuk semua, apa badal sifat taukid. 4 lah. Itulah mereka. Okay. Now, jawab sekarang. Everybody can annotate. Saya open. Ya, awak tak payah request, dia terus open. Siapa saja silakan. Conteng menyonteng. Selamat menyonteng. Awak ni nak menyonteng bukan nak jemput. Conteng je. Conteng, conteng. Okay, semua orang boleh conteng ya. Conteng sekaligus 4 soalan tu. Terus jawab sekaligus 4 soalan. Tak apa awak bertindih, tak apa saya boleh baca sebab awak guna color yang berbeza. Kalau guna color sama memang susah lah. Conteng je. Kita nak jimat masa sebab tu saya suruh awak conteng semua sekali. Jalan. Okey, conteng je. Kalau awak tag nama tepi dia lagi bagus. Kalau tak tag pun saya tak marah. Tidak ada masalah apa-apa. Cuma itu saja. Suka-suka. Dia belajar ni jangan stres-stres sebenarnya. Belajar-belajar ni kita tak boleh stres. Kita kena pandai handle diri kita sendiri. Semua orang lah. Saya tahu ramai orang yang sekarang ni, yelah. Saya pun tak tahulah. Kalau saya dulu pun mungkin saya pun stres. Kalau zaman saya dulu SPM ada COVID begini dengan PKP kan. Mungkin saya pun juga stres. Tapi saya pun tak tahulah sejauh mana awak rasa tu. Apa pun, wa fi kullin khairun, kata Nabi. Wa fi kullin khairun, dalam setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Ada kebaikan. Mungkin rezeki anda semua soalan tahun ni jadi mudah. Sebab lembaga kesian kepada pelajar-pelajar batch 2020 ni, SPM. Mungkin. Manalah tahu tiba-tiba result tahun ni, result awak ni lebih baik daripada result sebelum ni dalam sejarah. Mungkin kerana lembaga kesian dia pun tahu pelajar-pelajar tidak sempurna sebagaimana yang sepatutnya. Jadi dia bagi soalan yang mudah. Manalah tahu. So insya-Allah ada hikmah dan juga ada kebaikan untuk anda semua. Ya. Okey, bagus. Anda telah siap. Saya makin sekarang. Saya makin sekarang. Okey, najahtu ana fil imtihan al-madi. So najahtu ana fil imtihan al-madi, jawapannya taukid. So nampaknya anda semua bagus. Semua betul. 2 orang jawab, 2 betul. Okey. Kedua, madza tufaddil al-'asira aw al-haliba? So jawapan dia badal. Sebelum saya marking, saya nak tulis, badal salah sebenarnya. Minta seorang tulis lagi. Saya nak tengok. Kalau bukan badal apa? Ya. Tu dia. Siapa marah sangat tu? Sampai bagi pedang samurai kat tengah-tengah tu. Tak apa. Boleh je. Tak ada masalah.
Okey, itu saya gurau je, saya bergurau je. Okey, nak menceriakan keadaan. Sebab kita keadaan ni, awak dah lah tak buka muka. Saya cakap sorang-sorang je. Okey. Okey, ataf kan? Ataf, betul, ataf. Atau istilah yang lebih tepatnya sebenarnya lah. Kalau saya tanya pemeriksa-pemeriksa kertas SPM, dia cakap, dia pesan kat saya, dia kata, ataf ni betul. Tapi, dia galakkan kita tulis yang lebih baik daripada ataf tu. Maktuf. Dia suruh tulis yang paling tepat lah. Maktuf. Ataf tu boleh diterima sebab tu dalam lagu tu pun ataf badal sifat taukid kan. Dan biasa istilah orang Arab sini boleh sebut ataf, dia tak sebut maktuf. Dia terbiasa sebenarnya lah. Nak cerita kawan kan. Okey, jawapan yang betulnya ataf betul, maktuf pun betul. Cuma biasakan guna maktuf. Kerana apa dia gini? Kalau ataf, yang ni ataf, waw ni, au ni panggil huruful ataf, adatul ataf. Yang selepas au ni adalah al-halib, ini adalah maktuf. Okey, al-halib, al-haliba. Kenapa kita baca al-haliba? Sebab kita follow maktufun alaih. Ni. Kita follow al-asira. So yang ni nama dia maktuf al-asira di sini istilahnya nama dia maktufun alaih. Maktufun alaih. Dah kena faham ya, jangan tanya saya pula. Ustaz, maktufun alaih tu kena baris apa? Maktufun alaih tak ada terikat dengan baris. Dia bukan menentukan baris apa-apa. Dia bukan macam mubtada, bukan macam khabar. Mubtada mesti marfu'. Ma'tufun alaih ikut suka dia lah. Dia hanya merangkap. Kalau saya i'rab betul-betul, madza tufaddil al-asira. Jadi al-asira tu jadi maf'ulun bih. Al-asira tu jadi maf'ulun bih wa huwa ma'tufun alaih. Gitu maksud dia. Au tu harful atfi. Okey, al-haliba ma'tufun mansubun. Ma'tufun mansubun bil fathah. Itulah cerita dia. Kalau nak cerita komplitnya macam tu. Faham ya? Jangan susahkan. Cuma saya nak clearkan. Kadang-kadang soalan pelajar tanya, benda tu tak ada kaitan pun dengan baris. Contoh, mudhaf. Mudhaf tak ada kaitan dengan baris. Dia bukan tak ada kaitan apa. Maksudnya dia tidak menentukan baris. Bukan macam mubtada mesti marfu', wajib marfu'. Mudhaf tak wajib marfu'. Mudhaf tak wajib majrur. Mudhaf tak wajib mansub. Yang wajib majrur ialah mudhafun ilaih. Sama juga dengan maktufun alaih tadi. Dia tak wajib majrur, dia tak wajib mansub, dia tak wajib marfu'. Dia tak wajib. Sebab apa? Dia bergantung pada kedudukan dia. Sekarang ni, madza tufaddil al-asira, dia duduk dalam keadaan maf'ulun bih. Maka dia mansub lah. Sebab dia maf'ulun bih. Bukan kerana dia maktufun alaih. Kenapa penting al-asira kita tahu tu? Sebab kalimah al-haliba atau al-haliba tu kan, al-haliba tu baris dia bergantung kepada al-asira. Kalau al-asira jadi awil haliba, al-asiri awil halibi, al-asiru awil halibu. Sebab dia tawabi. Dia mengikut sahaja. Itu penting tahu maktufun alaih tadi tu. Begitu juga dalam tawabi yang lain seperti badal. Badal dia kena ikut mubdal minhu. Taukid dia kena ikut muakkad. Ataf badal sifat taukid. Ataf badal ataf dia kena ikut maktuf, dia kena ikut maktufun alaih. Okey. Next, itu sekadar pengayaan sahaja. Sambil-sambil kita ulang kaji. Benda ni saya dah cerita banyak kali. Jadi saya harap faham. Saya hanya ulang kaji saja sambil-sambil takut lupa. Alright, sekarang 2222. Luqiba al-khalifatu Uthmanu bidhin nurain. So jawapan dia badan. Ni bagus. Senang je. Tengok ada jawatan khalifah ke Amirul Mukminin ke Al-Mudir ke, so lepas tu nama orang, maka dia adalah badan. Nama orang ni badan. So betul. 2223. Hamzah wa Talhah kilahuma khirrijal jami'ah. Hamzah dan Talhah kilahuma taukid. Oh, ni siapa jawab ni? Ni bagus. Macam mana awak tahu dia taukid? Boleh saya terangkan? Boleh. Siapa yang warna merah ni? Tolong bagi tahu saya. Macam mana awak tahu dia taukid? Kilahuma. Saya nak tanya. Betul, jawapan tu betul. Badal tu kena cakap ke badal jenis apa? Tak perlu. Dalam soalan ni tak perlu. Sebab dia tak cakap. Dia tak minta.
Kecuali dia minta bayin anwa'il badan. Tu barulah kena. So kalau tak ada, tak adalah. So kilahuma ni adalah badal. Badal pula salah. Taukid. Untuk kalimah kila, untuk makluman anda lah. Kila, kalau dia bersambung dengan dhamir selepas dia ni kan. Sebab dia dhamir ni kan. Ada dhamir, dia biasanya i'rab dia taukid. Kila ni juga boleh. Kila ni mana berdua. Mereka berdua. Both of them. Hamzah wa Talha. Hamzah and Talha. Both of them. Dua orang mereka itu. Itu mana kila. Dia ada istilah untuk dua. Macam both lah. Both of. Okay. Jadi, kila ni, nak i'rab dia, biasanya kalau dalam periksa untuk level awak lah, level SPM ni, dia merujuk pada taukid. Dia merujuk pada taukid. Tapi, kila ni boleh juga dalam keadaan tertentu, dia bukan taukid. Kila ni, dia kadang-kadang dia bukan taukid. Dalam kes macam mana? Biasanya, selepas kila dia bukan dhamir. Maka dia biasanya bukan taukid. Kalau dia dhamir, biasanya dia taukid. Kilahuma, kilahuma, kilaihima. Itu biasanya dia taukid. Okay, so tak payah fikir. Itu tips dia. Tulislah tips tu. Untuk kila tadi, tulis. Okay, settle. Senang kan? So nampaknya bila dah makin lama awak dah makin faham. Kita dah masuk soalan ke-223 ni. Bermaksud awak dah makin jelas. Sepatutnya. Walaupun ada yang beberapa kali awak skip kelas, tapi awak kena catch up cepat. Masa tidak menunggu kita. Dan saya pun tak menunggu awak. Okey. Kita terus ke next soalan. Bayyin mawqi' al-i'rab. Okey, sampai 227. Dia dah jadi, perasan tak? Bila kita dah masuk 200 ke atas ni, soalan tu dah mula berulang. Tapi dalam bentuk lain. Ini memang tujuan saya untuk supaya awak memang awak kena ulang soalan tu. Sama dengan awak matematik. Matematik awak jawab, walaupun awak pernah jawab soalan tu, kadang-kadang bila awak jawab kali kedua, kali ketiga salah pula. Masa baru ni betul. Betul tak? So sama. Jadi sekarang ni bayin mawqi' al-i'rab. Okey, annotate sekarang. Everybody. Silakan.
Wah, meriah ya. Meriah. Meriah. Ni. Saya baru ni ada seorang cikgu datang nak interview kan. Untuk mengajar tuition. Lepas tu saya cakap, awak macam mana mengajar tuition kan? Dia kata pelajar-pelajar dia pasif dalam kelas. Tak menjawab, tak menulis. Saya kata, kenapa awak mengajar macam tu? Saya cakap, budak-budak dia malas. Saya cakap, tak ada. Sebenarnya boleh je. Pelajar-pelajar ni okey je. So saya pun tunjuklah video yang sebelum-sebelum ni. Yang awak duk conteng-conteng ni lah. Tengok cakap tengok pelajar-pelajar saya dia tulis. Pantas. So sebenarnya nak cakap baguslah. Tahniah pada anda semua. Itu saja. Okey. Sekarang sambung Dia online ni kalau pelajar tak participate memang cikgu yang tidur bukan pelajar tidur. Kalau online pelajar tak participate, tak buat apa-apa, tak tulis, tak apa, jadi cikgu yang tidur. Itu antara sebab kenapa saya disuka Webex ni lah. Kerana dia mudah, integrated sekali jalan, pelajar tulis terus atas soalan ni. Tak payah nak tarik sana, tarik sini. Alright. Asbahal ma' mumtali'an fil abar. 224 Asbahal ma' mumtali'an fil abar. Lupa sekejap. Bateri nak habis. Okey. Asbahal ma' mumtali'an. So jawapan dia marfu'. Dia nak mau kena i'rab. Seorang jawab marfu', seorang jawab khabar. Dua-dua salah. Cuba seorang lagi jawab situ. Saya nak try lagi sekali. Cuba siapa jawab. Marfu' bukan, khabar pun bukan. Cuba jawapan lain. Try. Okey, siapa boleh jawab? Mudhafun ilaih bukan. Okey. Mana buku cerita Nahwu ya? Buku cerita Nahwu. Yang versi lama. Okey, kalau dalam buku cerita Nahwu tu kita merujuk kepada mana? Ni. Tu dia. Tu dia. Thank you. Kalau dalam buku cerita Nahwu awak tu kena rujuk dalam tajuk isim asbaha. Ya, betul. Siapa yang hijau ni? Isim asbaha. Siapa jawab hijau? Tak nama sikit, saya nak tahu. Isim asbaha. Siapa jawab isim asbaha tadi tu? Dia termasuk dalam tajuk isim kana ni, dalam bawah isim kana. Sebenarnya itu sebab kenapa perlunya latih to be. Awak isim kana awak faham? Zakwan, okey bagus Zakwan. Tahniah. Awak faham isim kana semua awak faham, tapi bila kita masuk akhawat kana, awak terlupa. Bukan awak tak tahu, awak terlupa. Awak terlupa. Muka surat 34 Muka surat 34 buku ni. Cek balik. Isim kana ada tak asbaha? Dalam tu asbaha. Asbaha maknanya menjadi dan menjadi pada waktu pagi lah maksudnya. Air itu menjadi alma. Air itu menjadi penuh mumtali'an fil abar dalam perigi dalam telaga selepas ba'da nuzulil matar, selepas turunnya hujan. Dalam ayat dalam ni awak tak tahu makna apa boleh jawab. Itu kelebihan saya nak cakap. Sebab itu kalau orang tanya saya dari segi belajar bahasa Arab ni kan, dia ada dua aspek je, satu nahwu, satu makna. Satu nahwu, satu makna. Mana nahwu 50%, makna 50% daripada markah keseluruhan bahasa Arab. Tak kira awak ni lam ke bahasa Arab KBSN. Contoh ayat 22-24 ni kan. Awak tak tahu makna, boleh jawab ni. Awak tak tahu makna sekalipun, asbah awak tak tahu, contohnya mumtali'an awak tak tahu, awak tahu mak tu awak tahu. Fi apa awak tahu, abar tak tahu kan. Siapa tahu abar? Tak tahu kan. So abar tu adalah bi'run, jamak daripada bi'run. Bi'run abar. Bi'run telaga lah, perigi. Mungkin awak kalau orang KL dia tak kenal ni telaga perigi tak kenal. Telaga ni kalau kat kampung, kalau ada kampung, dia tahulah. Dia balik kampung, awak jumpa kat rumah atuk awak, rumah nenek awak, perigi. Perigi. Sebenarnya perigi ni lebih baik daripada kita duduk ambil air pipe tu dia proses. Air perigi memang ori, dia tak proses daripada hujan, daripada tanah,
daripada air lah, daripada tanah dan daripada bumi. Dia tak proses. Okey. Orang kampung dia mandi guna air perigi, masak, makan, minum semua pakai air perigi. Jadi tak tahu makna pun boleh jawab. Itu kelebihan Nahu ni. Sebab itu kalau awak tak, sebab tu saya cakap awak tak hafal makna sekalipun, awak boleh jawab. Sebab tu jangan kalut. Ni tip saya nak bagi ni. Tip dalam PSL ni, baca kadang-kadang biasalah awak buka-buka soalan kan, kalau dalam trial ke, dalam PSL pertengahan tahun ke, March ke, awak buka sana, awak tengok soalan, awak tahu awak akan cek apa? Makna dulu, betul tak? Awak tengok dulu. Apa makna ni? Contohlah dia kata asbaha alma mumtali'an, apa makna? Awak akan fokus kepada perkataan yang awak tak tahu makna. Yang awak tahu awak tak fokus lah. Awak kata mumtali'an apa benda? Fil abar. Abar tu apa benda? Nampak tak? Awak dah lagi fokus. Awak dah bazirkan masa sebenarnya. Awak dah bazirkan masa periksa dengan mencari makna dalam peperiksaan tu. Ini tips untuk jawab periksa. Untuk ilmu betul awak kena tahu. Untuk ilmu. Kan? Untuk bekalan ilmu tu betul. Untuk baca kitab, baca Quran, faham Quran. Awak kena tahu lah makna-makna tu. Tapi untuk periksa, awak tak perlu tengok benda-benda lain yang selepas itu. Boleh awak buat set. Tapi kalau soalan tu memang soalan mudah lah kita kira ni. Ini soalan kalau nisbah dia soalan mudah. Jadi kalau soalan mudah tu awak habiskan masa banyak. Dan nanti bila jumpa soalan susah, awak dah tak cukup masa pula nak jawab soalan susah. Tak cukup masa nak fikir. Nampak? Jadi sebab itu, kalau soalan macam ni, awak terus baca dan awak tengok dia punya. Kalau asbah, lepas dia mestilah isim asbah. Mana khabar asbah? Tu baru kena fikir sikit. Duk mana khabar asbah? Siapa boleh jawab mana khabar asbah? Siapa boleh bulatkan? Bulatkan, cari. Tunjuk kat saya mana khabar asbah. Cuba bulatkan mana khabar asbah. Sama dengan khabar kana lah. Kalau bukan 43 tadi. Cuba bulatkan khabar asbah. Cuba. Isim asbah al-ma. Khabar dia mana? Kalaulah dia gariskan apa ni, bukan gariskan, kalau disuruh cari khabar asbah, siapa boleh? Cuba, boleh annotate? Boleh annotation, saya buka annotation sekarang ni. Bulatkan, mana khabar asbah? Nak test. Hello? Siapa boleh bulatkan? Ya, siapa warna oren tu? Boleh tag nama? Siapa je boleh warna oren? Betul. Mumtali'an tu betul. Okey? Siapa boleh bagi tahu nama dia? Mumtali'an tu betul. Dia adalah khabar asbah. Dia senang je nak cari khabar asbah ni. Sebab awak kena ingat, isim kana ataupun isim asbah mesti marfu'. Khabar dia mesti mansub. So dalam ayat ni awak tengok, mana yang mansub? Awak rasa-rasa. Al-mumtali'an ke, fi ke, al-abar ke, ba'da nuzuli, al-matar ke, mana yang mansub? So, yang mansub tu adalah khabar asbah. Jadi, dalam kes ni, mana yang mansub? Mumtali'an. Ustaz, macam mana Ustaz tahu mumtali'an tu mansub? Sebab ada alif. Alif tu menandakan dia mansub lah. Kan saya dah sebut banyak kali. Kaedah penulisan dalam bahasa Arab, bila satu kalimah berakhir dengan fathah, fathah yang fathatain, tanwin fathah, maka dia adalah mansub. Itu mansub atau mumtali'an. Kaedah penulisan tu adalah clue dan hint dia dah bagi. Okay, settle lah. Settle. Okay, so jawapan dia tu. 225. Mauqi' al-i'rab Mauqi' al-i'rab, kalau kita buat 5 soalan scan, dia duduk nombor 3. Soalan ketiga tu adalah mauqi' al-i'rab. Soalan nombor 2 adalah hukum i'rab. Soalan nombor 4 adalah tanda-tanda i'rab. Itu untuk 5 soalan scan. Tapi 5 soalan scan ni kalau soalan susah saya buat lah. Kalau soalan senang tu tak payah buat 5 soalan scan lah. Saya rasa kan. 225. Innal jami'ata markazul ilmi wa markazul ilmi wa mahdul ma'rifah. Sesungguhnya university. Ini yang ni mungkin awak kena tahu makna sikit. Mungkin awak kena tahu makna sikit. So siapa jawab mudhafun ilaih ni? Warna hijau ni siapa? Siapa jawab ni? Mudhafun ilaih. Betul, bagus. Mudhafun ilaih ni memang betul. Ini jawapan dia. Zakwan. Okey. Markazul ilmi. Dia nak tahu macam mana nak tahu mudhafun ilaih. Awak tengok, ini isim.
Dua isim bertemu. Dua isim bertemu kan. Ini isim, isim juga bertemu. Isim pertama tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Isim kedua ada alif lam. Itu besar kemungkinan. Sama juga wa mahdul ma'rifah. Mahdul ni tak ada alif lam isim. Ma'rifah ada alif lam. Dia juga adalah mudhaf, ma'rifah juga adalah mudhaf ilaih. Gitu. Jadi mudhaf ilaih. Tapi tengok ni, al-jami'ah dengan markas isim. Jami'ah isim, markas isim. Boleh tak jadi jami'ah tu mudhaf dan markas tu mudhaf ilaih? Boleh ke tidak? Boleh tak saya nak kata jami'ah tu mudhaf, markas tu mudhaf ilaih? Cuba jawab sikit dalam chatting. Boleh ke tidak? Dengan pantas, everybody. Boleh ke tidak? Kenapa tak jawab? Jawab. Al-jami'ah dengan markas. Dua-dua tu adalah isim. Dua-dua tu adalah isim. Boleh ke saya nak kata jami'ah tu mudhaf, markas tu mudhaf ilaih? Boleh atau tidak? Hello everybody. Say yes or no. Cakap yes or no. Lagi? Mana jawapan? Okey, lagi? Ya, Ashraf Hamdi jawab tak, menentang arus. Orang lain semua kata boleh, Ashraf kata tak. Okey, next. Saya nak dengar semua jawapan. Soalan saya tadi saya ulang. Boleh ke saya kata al-jami'ah mudhaf, markas mudhaf ilaih? Zakwan, dia bukan kaitan dengan isim inna tak isim inna. Memanglah al-jami'ah tu isim inna, tetapi boleh ke dia jadi mudhaf? Isim inna pun boleh jadi mudhaf juga dan merangkap. Okey. Okey, yang lain tolong jawab. Saya nak dengar boleh ke tak boleh jami'ah tu jadi mudhaf dan markas jadi mudhaf ilaih. Lagi-lagi ada lagi yang tak jawab. Saya nak semua orang jawab. Nur Hanisa tiga kali jawab. Mula-mula boleh, lepas tu boleh, lepas tu tak boleh. Ke saya bertukar dengan Nurul Batrisha? Ada orang dia was-was. Kejap boleh, kejap tak boleh. Ada orang dia boleh dengan tidak boleh. Dia punya bol tak. Bol tak. Okey, lagi siapa lagi nak jawab? Silakan, silakan. Boleh ke tak boleh? Tajuk ni antara tajuk yang susah. Bagi saya mudhaf ini tajuk susah. Tajuk susah bagi pelajar lah. Sebab saya sendiri pun faham mudhaf ilaih ni lepas SPM baru faham. Baru faham. Dulu. Lepas kita baca banyak buku, baca banyak kitab, baca ni baru nampak, ini sebenarnya mudhaf ilaih. Ini sebenarnya konsepnya. Okey. Okey, saya jawab. Jawapannya, boleh ke al-jami'ah tu jadi mudhaf, markas jadi mudhaf ilaih? Tak boleh. Jawapannya tidak boleh. Jawapannya tidak boleh. Kenapa? Kerana al-jami'ah tu ada alif lam. Ada alif lam. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Muka surat 50. Bukan muka surat 50, dialog 112. Sofia tanya Ustaz Selambung. Ada lagi ke Ustaz? Ada dalam bab mudhaf ilaih. Ada. Anda perlu diingat bahawa mudhaf ada 3 pantang larang, iaitu dia tak boleh ada alif lam mudhaf, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, tak boleh ada nun. Jadi al-jami'ah tu ada alif lam tak? Ada kan? So dia tak boleh jadi mudhaf untuk markas ni. Itu sebabnya. Muka surat 50. Muka surat 50 kan? Jadi al-jami'ah tak boleh. Kalau dia buang alif lam, barulah kita boleh fikirkan. Kalau ada alif lam, terang-terang tak boleh. Alright. Settle. So makna, saya bagi makna. Sesungguhnya al-jami'ah university markaz merupakan satu pusat, merupakan pusat ilmu. Wa mahdu dan mahdul ma'rifah. Apa mahdu? Buayan kan? Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tu yang orang baca selalu tu. Minal mahdi. Daripada buayan. Buayan
ilmu juga. Makrifat ilmu juga lah, pengetahuan. Sama. Okey. Itu. Ashraf Hamdi bagi dia punya apa? Dia punya formula. Nakirah jadi na'at. Nakirah makrifat jadi mudhafun ilaih. Itu salah satu cara nak dapatlah tips tu. Nakirah jadi na'at. Maksudnya kalau nakirah, kalau dua-dua sama-sama tak ada alif lam, bolehlah jadi na'at. Tapi boleh ni jugalah kaedah tu. Cuma boleh dipakai sebahagian. Bukan selama-lamanya. Okey. 226. 226 araftu anna al-ijtihad mufidun mansub. Okey. Dia dalam mauqi', soalan mauqi', dia nak kita jawab mansub gini ke, dia jawab khabar inna. Khabar anna. So jawapan sebenarnya khabar anna. Ni mauqi'. Mansub ni hukum. So awak tak perlu jawab di sini. Untuk hukum tak perlu jawab di sini. Sebab soalan kita nak mauqi' al-i'rab. Mauqi'. Maknanya jawapannya khabar inna. Araftu, aku mengetahui bahawa al-ijtihad bersungguh-sungguh itu adalah berfaedah. Okey, 227 yusa'id at-talib ad-dha'if. Yusa'idu at-talib ad-dha'if. Jawapan dia fa'il. Betul, fa'il. Ya, settle. So saya nampak ramai yang dah faham. Saya jangkakan Salin. Salin. Saya menjangkakan awak nanti dalam kedudukan sekarang, setelah awak menjawab 227 soalan ni, kedudukan awak sekarang lah, yang saya tengok pada jawapan awak kan, awak memang mampu dapat B+. Sekarang ni awak boleh dapat B+. Kedudukan anda sekarang B+. Saya nak cakap tu je. So, ada sikit lagi yang kita akan polish untuk anda dapat A. So, Januari ni jangan tak masuk kelas lah. Kelas kita berjalan macam biasa je, sama macam biasa, walaupun dia tak masuk dalam Speed Smart. Saya tak buatlah quiz online. Sebenarnya Speed Smart Revision ni kita kelas online macam ni juga, macam FJ Emosi juga. Tapi dia berbentuk quiz. Jadi untuk subjek bahasa Arab saya tak buat macam tu sebab apa, belum cukup. Belum cukup, silibus tak habis lagi. Kita ni lah silibus. Jadi saya tak nak buat dululah. Tapi untuk subjek BM, BI, Math, Sains, Sejarah, Fizik, semua tu, itu ada quiz. Speed Smart Revision. So boleh tanya cawangan yang awak daftar masing-masing. Speed Smart Revision tu macam mana? Dia punya pendaftaran dia semua sekali. Dia ada subjek lebih kurang macam sekarang juga. Macam FJ Emosi. Cuma dia dah, untuk Januari tak ada FJ Emosi lah kesimpulan dia. Itu maksud dia. Jadi ada pertanyaan dan ada hadiah. Dan ada ulang kaji sepanjang Januari nanti. Online juga. Ya, boleh join. Dan untuk yang fizikal, boleh join kelas fizikal. InsyaAllah kalau dibenarkan, 18 Januari nanti kita akan mula kelas fizikal. Okay. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya. Karangan Ustaz dah start buat ke Keta 2? Belum lagi ya? Belum. Selepas habis 400 soalan baru saya buat. Saya hanya akan buat karangan selepas habis 440 soalan. Sebab tu saya kena laju ni di sini ni. Okey? Okey. Settle. InsyaAllah sempat buat. Saya akan bagi, dan untuk makluman anda semua, saya akan bagi kelas percuma sebanyak 6 jam. Untuk semua student saya. Setiap tahun memang saya buat macam tu. 6 jam. Bila akan ditentukan bulan 2 nanti. Februari nanti saya akan buat. Okey. Dah selepas habis syllabus. Okey. Wadih. Ustaz yang sebelum inna tu, era macam mana? Oh, sebelum inna tadi. Soalan sebelum inna. Araftu. Okey. Sebelum anna ni. Araftu ni fi'il madin mabniun ala sukun. Fi'il madin mabni ala sukun. Itu je lah. Lepas tu anna lah. Lepas tu isim anna, khabar anna. Al-ijtihad isim anna, mufidun khabar anna. Itu jawapan dia. Betul lah 15. Periksa bahasa Arab 15 bulan 3. Ya. InsyaAllah lah kalau 15 bulan 3 tu, sempatlah kita buat lagi kelas sampai ni lah. Okay. Sebab dia online ni dia kekangan sikit sebenarnya. Okay. Online ni tak sama dengan fizikal. Kita nak mengajar laju sangat, tapi ada budak yang tak faham. Kita tak boleh tengok muka budak. Kalau kita tengok muka, kita boleh tahu budak ni faham, budak ni tak faham. Tapi kalau ni kita pun tak tahu.
Selagi mana pelajar tak tulis, kita tak tahu dia faham ke tak faham. Kita takut dia tak faham. Ataupun dia faham salah. Itu penting bagi cikgu macam itulah cikgu. Tak apa, seterusnya. Waddih naw'al khabar fil ibarat al-atiyah. Terangkan jenis-jenis khabar. Jelaskan jenis khabar dalam ibarat yang berikut. So, space kita tak cukup. So, soalan tu terpotong. Dia nak naw'al khabar. Waddih naw'al khabar. So, awak jawab sekarang. Naw'al khabar ada 4 kan? So, pilihlah salah satu daripada 4. Silakan. Saya buka sekarang. Nak tanya soalan 228 tu apa maksud dia? 228. Dah. Mana yang ni sekarang ni? Tak boleh tanya lah maksud. Lepas ni dah jawab. Sebab nak jawab dulu. Okay. Jawab dulu. Everybody jawab dulu. Okey. Menarik ni. Memang jawapan anda semua ni sangat bagus. Saya suka tengok jawapan yang banyak begini. Anda semua sangat berani. Tahniah pada anda semua. Dia nak nawal khabar ya. Nawal khabar. Tengok ya. Bagaimana kita menjawab soalan berdasarkan arahan dia. Apa arahan dia? Arahan dia nak nawal khabar. Jenis khabar. So, bila disebut jenis khabar, awak terus direct kepada jenis khabar lah. Khabar ni ada berapa? Nak tengok jenis khabar, kena tengok muka surat. Muka surat 21. Jenis khabar muka surat 22. Tengok muka surat 22, automatik awak nampak jenis khabar. Khabar kita ada 4. Saya tak nak tunjuk dah buku tu sebab awak dah ada buku. Jadi mansub. Perkataan mansub ni tak perlu di sini sebenarnya. Tak perlu. Lagi satu dia bukan mansub pun sebenarnya. So ayat ni khabar adalah khabar mufrad.
Mana satu khabar dia kalau kita tanda? Kalau kita gariskan, Madinah. Kuala Lumpur, Madinatun Jamilatun. Kuala Lumpur, sebuah bandar yang cantik. So, sebuah bandar adalah predikat ataupun khabar mufrad. Khabar mufrad maksudnya khabar yang mufrad lah maksudnya. Tidak ada unsur-unsur lain. Tidak. Nak tanya, Ya, Kuala Lumpur dalam bahasa Arab bukan Kuala Lumpur ke Ba ke? Kenapa Fa? dia ada dua versi. Kalau dalam versi sebahagiannya dia sebut Kuala Lumpur, dalam versi yang lain dia sebut Kuala Lumpur. Sebenarnya Arab dia tak boleh nak sebut pa tu. Orang Arab dia pelak P. Kalau Pepsi dia kata Bipsi, Bipsi Cola. Bipsi Cola wahid, dia tak reti. Kalau sebut Perak dia sebut Birak. So jadi memang kelemahan dia kan. Kenapa kita nak follow kelemahan dia? So sebab itu setengah orang dia tak pakai macam tu. Dia pakai Kuala Lumpur gitu. Jadi dia sebut huruf dia lah. Sebab itu nama khas, kata nama khas Kuala Lumpur. So kalau tak disebut, pakailah Ustaz Kuala rekod Lumpur. tak Ustaz? Ustaz rekod tak kelas? Ya, record. Ya. Nanti masuk YouTube nak tengok banyak kali. Ya. Saya tak boleh nak janji YouTube kadang-kadang dia korup. File ni korup. Kalau dia korup tak boleh nak upload. Kalau tak korup boleh masuk. Itu je. Okey, 229. So jawapan tadi khabar mufrad. 229 Malaysia asdarat prutun iswara wa prutun wajah. Malaysia mengeluarkan protun iswara wa protun wajah. So mana satu khabar dia? So jawapan anda jumlah fi'liyah betul, Okey. So kalau kita mana jumlah fi'liyah ni? Asdar, mengeluarkan. Malaysia mengeluarkan. Okey. So asdar adalah jumlah fi'liyah. Kemudian 230. Sibab. So tengok jawapan automatik mansub ni tak perlu macam tadi juga. Mansub ni tak perlu sebab dia nak jenis khabar. Sibaqus sayyarat min ar-riyadat al-mufaddalah. Jawapannya khabar syibih jumlah. Betul? Bagus. Betul. Siapa jawapan yang biru ni? Ashraf Hamdi. Okey, bagus. Al-hisan dhailuhu tawil. Al-hisan dhailuhu tawil. Ni khabar jumlah ismiyah. Ya, betul. Al-usfur fawqal ghasmi. Khabar jumlah ismiyah. Yang ni ada orang keliru. Dia jawapan dia sebenarnya khabar syibih jumlah. Syibhu jumlah juga. Khabar syibhu jumlah. Macam mana nak tulis syibhu jumlah ni? Dah penuh di atas sini. Ni ada orang jawab ni. Yang ni syibih jim je dia jawab. Dia ringkaskan. Syibih jumlah. Dalam bahasa jangan jawab syibih jim lah. Okey, syibhu jumlah. Kenapa? Okey, untuk syibih jumlah ni dia ada dua jenis. Satu, kalau khabar dia isi haraf jar. Macam tadi kan, minar riyadat. Yang ni betul. Ada mina. Satu lagi, dia ada zaraf. Bukan haraf jar, tapi zaraf. Zaraf ni bagaimana? Zaraf ni seperti preposition. Di atas, above, below, fawqa, tahta, amama, khalfa, wara'a. Itulah panggil zaraf. Jadi khabar zaraf, khabar dengan zaraf tadi itu dipanggil syibih jumlah juga, sama dengan khabar dengan haraf jar. So khabar syibih jumlah ni ada dua jenis lah. Satu dengan haraf jar, satu dengan zaraf. Nak tengok zaraf, keseluruhan zaraf, awak kena tengok tajuk maf'ulun fih. Tajuk maf'ulun fih tu dia ada senarai-senarai zaraf. Senarai-senarai zaraf, tajuk maf'ulun fih. Muka surat 36. Maf'ulun fih tu muka surat 36. Tengok situ ada senarai-senarai zaraf. Terutama sekali zaraf makan. Amama, tahta, fawqa, janiba, wara'a, khalfa, yamina, yasara, shimala, januba. Banyaklah. Baca dekat situ sendiri. Okey? Settle. Alright. So saya pindah ke berikutnya. Alright. 232. Imla. 233. Imla min kullam min al-faragh alati bismin mushtaqin. Salah ni. Bismin mushtaqin. Ni kena buang alif. Soalan tu salah. Tapi sebab ni PDF saya tak boleh nak adjust.
Apa dah? Bismin mustaqin munasibin. Dua-dua ni salah. Minal af'al bainal qausain. Salah tu buang alif. Buang alif. Okey. Dia suruh letak isim mustaq bainal af'al. Yang ni, soalan macam ni agak mencabar. Agak mencabar keimanan. Jadi cuba awak tulis. Okey. Cuba awak tulis jawapannya. Awak ni pantas sangat. Saya belum buka open dah minta. Bagus dah. Bagus, anda suka jawab, saya suka. Okey. Semua boleh annotate. Saya terlupa nak ni. Mana saya punya tu? Ni. Okey, saya buka semua. Okay, everybody can annotate now. Dua soalan je. Dua soalan dulu. Sebab yang lain tu page lain. Try. Sebenarnya, nak cerita kat awak lah. Bila mana kita duk jawab banyak-banyak soalan ni kan. Banyak-banyak soalan. Nanti, satu masa, awak dalam PSL nanti awak dah biasa, macam pernah jumpa je soalan ni. Pasal awak pun ingat selalu jawapan dia. Macam ni, hari tu pernah jawab dah ni. Ni jawapan dia, ni jawapan dia. So, memang awak akan, dia macam matematik lah. Kalau awak banyak buat latih to be, awak tengok je soalan, awak boleh jawab. Sama juga dengan ni. Kalau selalu buat bahasa Arab ni, nanti awak tengok je soalan nanti dalam PSL, awak terus boleh jawab. Sebab tu saya sangat berharap awak semua selesaikan 440 soalan ni. Kalau awak nak betul-betul pandai dapat A nanti dalam PSL, selesaikan 440 soalan tanpa ponting. Tanpa ponting, tanpa miss mana-mana kelas. Kalau ada miss sekali dua tu, okey lah, acceptable. Tapi kalau banyak sangat awak miss, saya tak boleh nak guarantee awak dapat A. Macam tu caranya. Okey, so jawapan, siapa ada nak jawab lagi? Silakan. Ada orang jawab manzil, ada orang jawab nuzul. Okey lagi? Ada lagi nak jawab yang ke atas tu 2 3 3 tu? Ada lagi ke nak tambah, nak bagi jawapan lain? Saya bagi peluang seminit lagi dari sekarang. Saya bagi peluang seminit dari sekarang. Ada nak ubah? Okey. Tak ada? Okey. Al-qira'ah miftahul ilmi. Membaca kunci ilmu. Betul. Letak miftah, kunci, alat membuka, isim alat bagi fathah. Al-fallahun yafrahuna binuzulil matar. Petani-petani gembira dengan turunnya hujan. Yang ni perlu tahu makna. Dua-dua soalan macam ni perlu tahu makna. Sebab apa? Sebab kita nak letak penurunan hujan ke ataupun manzil. Kalau manzil tempat turun. Manzil tempat turun. Manzil juga makna rumah lah. Tempat turun tu merujuk pada rumah. So nuzul ni betul. Penurunan hujan. Maknanya yang pertama kita guna isim alat, yang kedua kita guna masdar. Nuzul. Nazala nuzul. So awak kena tulis kat buku nota awak. Masdar bagi nazala adalah nuzul. Isim alat bagi fathah adalah miftah. Tulislah sikit nota tu. Sebab banyak guna ni. Benda ni banyak keluar dalam PSL. Dua kalimah ni sangat banyak keluar. Sangat familiar. Miftah dengan nuzul. Selalu dah. Ustaz, minta ulang Ustaz. Tadi Ustaz cakap apa? Saya nak catat ni. Saya nak salin, nak tulis. Okey, dua kalimah ini, miftah dengan nuzul ni, ini dua kalimah ni selalu keluar dalam exam. Dia selalu familiar, sangat familiar. So, fathah, isim alat dia adalah miftah. Miftah itu adalah isim alat kepada fathah. Manakala nuzul adalah masdar bagi nazala. Maknanya soalan 2 3 3 kita guna isim alat, soalan 2 3 4 kita guna masdar. Ini semua adalah tajuk isim mushtaq. Ini di bawah tajuk isim mushtaq. Isim mushtaq kalau nak faham lebih jelas, tengok muka surat 41. 41. Itu senarai isim mushtaq. Ada 7 isim mushtaq. So tahu situ tahulah. Dia punya semua tu termasuk dalam golongan isim mushtaq. Isim mushtaq ada 7 lah paling kurang. Banyak lagi, boleh lagi masuk lagi, tapi 7 lah yang family, yang glamour. Okay. Untuk SPM ni saya tak perlulah cerita sampai jauh-jauh sangat kan. Okey, saya padam, kita terus pada soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya. Okey, ni ada lagi tertinggal. Soalan tadi ada tertinggal yang sambungan.
Sambungan 235. Okey. Tolong jawab soalan 235 ni. Ha. Siapa nak jawab 235 silakan. Ha, ada orang request annotation, silakan. 235. Hmm. 235. Okey. Jawapan kawan kita ni nafi'atun. Betul jawapannya. Nafi'atun tu betul. Daripada nafa'a ni berfaedah. Nafi'un memberi faedah ataupun berfaedah atau bermanfaat. So jangan awak tulis manfaat. Tulis nafi'atun. Maknanya guna isim fa'il. Nafi'atun. Nafa'a nafi'un. Fa'ala fa'ilun. Cuma kena letak ta marbutah. Kenapa letak ta marbutah? Sebab riyadhah ni ada ta marbutah. Ada muannas, maka dia muannas juga. Nafi'atun. Kalau awak jawab nafi'un, awak dipotong satu markah. Ha? Kalau nafi'un, tak ada ta marbutah, awak dipotong satu markah. Sebab salah. Salah sekerat lah, separuh dia beri. Awak jawab tu betul separuh. Salah separuh. So, kena tengok dua-dua. Gunakan set. Semak 4 penjuru ya. Semak 4 penjuru. Yang kita selalu cerita sebelum-sebelum ni lah. Gunakan set. Ini penting. Untuk semak supaya tidak careless. Okay, dah. Okay, now kita pergi kepada al-an nahnu nazhab ila. Ni. Okay. Soalan berikut. Hati waznan. Ini tajuk nahu ke sorof ni? Hati waznan munasiban lil kalimat allati tahta khattun. Nahu ke sorof ni? Nahu ke sorof? Okay, ini tajuk sorof. Everybody can annotate now. Everybody can annotate now. Silakan.
Okey. Dah siap saya marking ya. Istama'at. Istama'tu ila nashratil akhbar. Aku mendengar aku mendengar kepada hebahan kod suara khabar. So dia punya istama'tu, ifta'altu, ifta'altu. Yang ini tulisan dia mungkin tak tahu aku titik-titik ni dia confuse kau macam mana. Bukan confuse. Mungkin terhad kot dia punya nak tulis. So samalah ifta'altu. Cuma ta ni kalau boleh, ta ni jangan bulat sangat tau. Dia kena macam tu. Dia kena lepeh sikit. Macam ni okey lah. Macam ni. Cara ni okey. Cuma ta ni kena pastikan lain kali jangan bulat. Kalau bulat ni dia jadi nun. Nun dia boleh jadi huruf lain. So kita berhati-hati. Okey. Ini betul. Okey betul sebenarnya. Okey. Qamat tullab ihtiraman. Ihtiraman ifti'alan. Okey betul. Al-mujrimin al-muf'ilin. Alright. Al-musalla al-musalla al-muf'il. Af'ala صلى يصلي مصلى يدعو المصلي المصلي يدعو المصلي ربه. Kalau musalla dia tak ada ya macam mana nak beza ya musalla dengan musalli? Kalau ada ya ni panggil musalli, ada titik. Kalau ada titik, kalau ya tu tak ada titik dia ada alif, jadi itu panggil musalla. Jadi yad'u al-musalli orang yang solat berdoa Tuhannya, kepada Tuhannya. Dia adalah yad'u al-musalli rabbahu. Jadi dia isim fa'il kan? So al-musalli iaitu al-muf'il. Af'ala muf'ilun. Muf'ilun. So muf'il. Solla dia bukan muf'il, mufa'il. Okey. Kalau dia suruh baris, tapi sebab dia tak suruh baris, betul lah awak ni. Kan? Kalau kita kata al-mufa'il, al-musalli. Tu dia punya wazan dia. Sebab dia tak suruh baris. Kalau dia suruh baris, maka salah. Okey. Settle yang ni? Senang je. Surah ni bonus. Kita memang nak bergerak laju pun. Sebab kita dah lebih 200 soalan, kita dah boleh bergerak laju. Saya anggap awak semua dah faham banyak dah. So kita boleh bergerak lebih laju. Okey, saya nak jawab ini. Awak jawab ini dulu. Okey. 3. Everybody can annotate now. Okey, silakan. Silakan jawab. Okey. Imla.
Al-faragh fima ya'ti bi kalimatin munasibatin. Balik tu. Bi kalimatin mushtaqqatin munasibatin. Tu dia terbalik. Minal masadir allati bainal qausain. Apa maksud dia? Isi tempat kosong dengan kalimah mushtaqah yang munasabah, yang sesuai. Maksudnya, daripada masdar-masdar yang dia letak dalam kurungan. Mana dalam kurungan dia letak masdar. Dia suruh kita gunakan masdar tu dan tukar kepada isim fa'il ke isim apa-apalah dalam tu. Ni mencabar ni soalan ni. Soalan ni bagus sebab dia memberi awak kelainan. Beri kelainan sebab selalu biasa isim fa'il, isim maf'ul. Kali ini dia bagi awak isim tafdil. Ismu tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil macam mana isim tafdil? Okey. Ni. Ismu tafdil. At-tafdil. 240. Soalan merujuk pada soalan 240, dia bagi isim tafdil. Al-jamal, kecantikan. So dia letak ma. Isim tafdil, dia punya wazan dia ialah ma ajmala, ma af'ala. Ma af'ala, ma ajmala. So jawapan dia ma ajmalal hawa fir rabi'. Alangkah maksudnya. Alangkah maknanya. Alangkah indahnya hidup ini. Tu. So dia alangkah. Maksudnya betapa alangkah. Jadi isim tafdhil maksud alangkah cantiknya, ma ajmala. Ma ajmalal hawa, alangkah cantiknya udara, cuaca pada musim rabi', pada musim bunga. Winter sonata, bunga. Pada musim bunga. Yang musim bunga tu rabi'. Okey, alangkah cantiknya. Bukan bunga yang musim bunga. Musim, saya malah nak tulis panjang, M je. Musim. Ma ajmalal hawa. So alangkah cantik. So jamil isim sifat musyabbah dia. Jamalun masdar dia. Jamilun sifat musyabbah bagi dia. Jamalun masdar dia. Ma ajmala isim tafdil bagi jamil tadi tu. Alangkah cantiknya. Faham? Isim tafdil ni letak aje apa sifat-sifat. Lepas tu ma akbar, alangkah besarnya. Ma akbarul bait, alangkah besarnya rumah itu. Ma abrad al hawa, alangkah sejuknya. Ma abrad baridun, sejuk kan. Ma abrad, alangkah sejuknya pada hari ini. Ma ahsana, alangkah eloknya. Ma ahsanal wajh, alangkah eloknya wajah dia, rupa parasnya. Kalau kata ma aqbaha, alangkah buruknya perangai dia. Ma aqbaha khuluquhu, alangkah buruknya perangai dia. Aqbaha. So alangkah itu makna isim tafdhil. Belajar tak belajar kat sekolah kan, tak apalah, awak belajar ke tak belajar ke, awak kena tahu itu adalah isim tafdhil, mudah saja. Wazannya ma aqbala, ma ajmala. Awak ingat itu je. Pasal lain awak tukar sendirilah. Ma aktsara nuqud, alangkah banyaknya duit. Ma aktsara nuqudahu, alangkah banyaknya duit dia. Tu. So alangkah. Okey, 241. Alqa, dia jawab ma al idarah kalimat tarhib. Sebenarnya di sini jawapan dia ada jawapan lain sebenarnya sini. Apa jawapan dia? Siapa boleh betulkan kalimah ni? Kalau kira sini ni, yang ni betul, ni salah. Siapa boleh betulkan? Cuba. Siapa boleh bagi pembetulan? Conting. Sebelah. Okey. So jawapan dia adalah mudir. So jawapan di sini adalah mudir. Mudirun. Ataupun orang letak alif lam ke, tak letak alif lam tak apa. Tapi kalau letak saya pula salah tulis. Bukan macam tu ejaan mudir ni, mim dal. Macam ni lah betul lah ni. Mudirun. Alqa al mudir lebih sedapnya, lebih bagusnya letak alif lam lah. Alqa al mudir kalimat tarhib. Mudir, pengetua memberikan ucapan
alu-aluan. Pengetua memberi ucapan alu-aluan. Alqa tu melontarkan ataupun memberi. Kalimat tarhib kata-kata aluan. Tarhib aluan. Okay. 242 ittajaha az-zuwar ila jaziratil Langkawi. Dia bagi situ apa? Terlepas pula. Rukub, dia bagi rukub. So menuju az-zuwar, pelawat. Ziarah kan, ziarah. Pelawat menuju ke Pulau Langkawi. So apa jawapannya? Saya nak try siapa boleh jawab soalan. Soalan ni memang susah. Yang ni memang susah. Ni memang susah. Cuba dengar jawapan lain. 242 ni. Cuba kalau boleh 3-4 orang jawab. Saya nak tengok jawapan lain. Mampu tak awak semua menyelesaikan masalah ni? Yang lain tu mudah sikit. Yang ni memang agak sukar. Okey, silakan. Cuba lagi. Dia susah kerana dia melibatkan banyak tajuk. Dia banyak tajuk. Dia kena fikir banyak angle. Okey. Zakwan tulis tepi sangat sampai tak nampak. Masuk ke tengah sikit. Jauh sangat tu. Tu siapa tu? Danish ke? Arkab. Try. Try je. Try and error. Itu biasa. Ya. Tu Zakwan sebut Rakibun. Okey. Okey, lagi. Siapa lagi nak jawab? Silakan. Ada lagi tak? Okey, saya bagi jawapan. Ada lagi tak? Sebelum saya bagi jawapan, saya buka dulu. Kalau ada, saya open. Tak ada, saya jawab. Okey, jawapan sebenar dia ialah semua yang awak jawab tu tidak betul. Jawapan sebenarnya ialah itu. Rakibi al-bakhirah. Dia jadi hal sebenarnya kalau ditanya i'rab lah. Kenapa jadi rakibin? Sepatutnya asalnya rakibina. Sepatutnya ada nun. Rakibina. Sepatutnya rakibi ada nun. Rakibina. Sebab dia jamak kan. Dia jadi hal lah i'rab dia. Dalam segi mauqi' al-i'rab hal. Hal keadaannya menuju pelawat-pelawat itu ke jazirah, ke Pulau Langkawi. Hal keadaan mereka menaiki bakhirah ni kapal. Bakhirah ni kapal. Yang ni kena tahu makna. Jadi hal keadaan mereka naiki kapal. Cumanya kenapa buang nun? Kenapa buang nun? Sebab dia mudhaf. Al-bakhirah mudhaf ilaih. Sebagaimana yang saya sebut tadi, pantang larang mudhaf, tak boleh ada nun. Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Jadi sekarang dia ada nun. Rakibina asal je. Jadi kena buang nun, jadi rakibi saja. Rakibil bakhirah. Okey. Nah, itulah jawapannya. Nah, itu memang sukar. Tak apa, sekali-sekala kita kena jumpa. Sebab baharu laut. Bakhirah tu memang kapal lah. Dia rakib ni menaiki. Hal keadaan mereka ini menaiki kapal. Pergi ke Langkawi tu naik kapal lah kan. Kapal laut. Okey. So itu dia punya jawapan. Baharun. Tu Baharun. Ustaz, kalau buat jadi fi'il boleh kan? Fi'il macam mana tu Ashraf? Ittajaha az-zuwar ila jaziratil Langkawi. Rakibu al-bakhirah gitu. Tak ada alif lah maksudnya. Kalau dia jadi fi'il tak ada alif. Ni kan? Tak ada alif. Rakibu. Boleh ke tak boleh? Soalan dia balik pada soalan. Kalimah mushtaqah. Dia nak kalimah mushtaqah. Kalimah yang mushtaq. So kalau letak fi'il di situ boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Sebab rakibu dalam fa'il tu pun akhirnya kalau kita error juga last kali dia keluar jadi hal juga sebenarnya. Tapi dalam bentuk lain.
Hal ni tahukah anda, hal ni disama dengan tajuk khabar. Hal disama dengan tajuk khabar. Kalau khabar ada 4 jenis, hal juga ada 4 jenis. Ada hal mufrad, hal jumlah ismiyah, hal jumlah fi'liyah dan hal syibih jumlah. Dia sama dengan khabar. Kalau kita guna rakibu, dia akan jadi hal jumlah fi'liyah. Bolehlah maksudnya. Okey. Tapi itu tak tertinggi tu kalau saya bagi yang tu awak tu fikir dah tahap yang tinggi. So saya tak nak panjanglah bab tu. Okey, 2 4 3. Kalau tak faham lagi yang ni tak apa, relax dulu. Relax dulu. 2 4 3. Yatlu qiraah. Yatlu qiraatul Quran Al-Karim. Dia membaca Al-Quran Al-Karim. Yatlu qiraah. Macam mana dia boleh jadi ni qiraah? Okey. Yang ni boleh tak siapa nak bagi pembetulan? 4 2 4 3. Ada siapa nak bagi pembetulan? Silakan 2 4 3. Saya tengok dulu awak betulkan sebelum saya betulkan. Okey, so jawapan dia ialah Al-Qari. Al-Qari'u. Yatlu Al-Qari'u Al-Quran Al-Karim. So Al-Qari'u betul. Betul. Kalau qiraah ni masdar. Yatlu maknanya yaqra'u. Membaca, orang yang membaca Al-Qari. Qari itu membaca Al-Quran Al-Karim. Betul. Kalau membaca qiraah tu tak betul lah. Qiraah tu pembacaan. Tu. So itulah cerita dia untuk 4 soalan ini. Ada soalan sini? Sehingga di sini ada soalan? Apa-apa nak tanya? Kita break sekejap. Kalau ada awak nak tanya. Memang kita nak kejar silibus, tapi kena break juga lah, penat awak straight lah. Okay. Ada apa nak tanya soalan di sini? Tak ada. Tak ada, kita terus. Ya, 240 hingga 245 susah. Ya, betul. Sebab soalan ni memang 245 kita tak jawab lagi. Soalan ni kita memang ada yang saya bagi tahu. Soalan PSA dia konsep dia apa ni? Nisbah dia ialah 5-3-2. 5 soalan senang, 3 soalan sederhana, 2 soalan susah. So yang tadi tu termasuk dalam soalan susah. Tak apa kalau tak faham dulu, itu kita akan bincang next, nanti kita akan jumpa lagi soalan-soalan yang macam tu. Okay. So try yang ni pula. Ini tajuk yang bagus ni. Tajuk ni bagus untuk awak belajar dan faham. Okay. Cuba. Acu cuba try test sekarang. Okay, buka. Boleh buka sekarang. Okay. Everybody can annotate now. Okey, teruskan semua orang jawab. Tengok ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya.
Mabni dengan mu'rab tu apa? Ya, Danish. Sekarang ni mabni dan mu'rab ni untuk fi'il awal rujuk muka surat 5. Muka surat 5. Bukan. Muka surat 6. Rujuk muka surat 6, dia tulis semua fi'il madhi dan amar adalah mabni. Dia semua ni berkaitan dengan fi'il mabni atau mu'rab. Dia fi'il ni pun dia terbagi pada dua, mabni atau mu'rab. Jadi kalau fi'il madhi dan amar mabni. Kalau fi'il mudhari' mu'rab. Okey. Contohnya asnaitu. Asnaitu ni fi'il madin. So dia mabni. Itu je dah jawapan dia. Nampak macam susah kan? Tapi senang jika awak faham jadual JIF, jadual i'rab fi'il. Dah ingat dah. Okey, bagus. Lama hilang ingatan dia ni Syekh. Sebab tak pernah jumpa. Sebab soalan ni kita jarang jumpa. Tapi kalau dia masuk, periksa tak ada jawab. Padahal dia mudah aja. Tengok jadual JIF. Okay, 245. Alaika an tajtahidanna fil dirasah. Mabni. An tajtahidanna mabni. Okey, betul. Tajtahidanna fi'il mudhari' tapi dia bersama dengan nun niswah. Nun taukid. Bila dia bersama dengan nun taukid dia jadi mabni. So an tajtahidanna fil dirasah ni jadi mabni. So dia mabni fi'il walaupun dia mudhari'. Fi'il mudhari' mu'rab sebenarnya, tapi kecuali dua tempat. Satu, dia bersama dengan nun taukid atau dia bersama dengan nun niswah. Nun niswah yang mana? Kan Allah buat hunna yazhabna, antunna tazhabna. Itu dua-dua tu mabni. Itu nun niswah. Nun muannas. Tapi nun taukid, nun untuk menegaskan. Tambah je nun bersabdu ataupun tidak bersabdu, nun mati. Di belakangnya. Sama ada kata an tajtahidanna jadi nun taukid. Ataupun an tajtahidan jadi nun taukid juga. Itu makna dia apa? Makna dia betul-betul bersungguh. Wa an alaika, wajib ke atas kamu bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Ataupun tajtahidan, sungguh-sungguh-sungguh. Kalau boleh ulang sampai 10 kali ya. Betul-betul tegaslah. Begitu. Itu maksud taukid. So dua-dua nun niswah dan nun taukid adalah mabni untuk fi'il mudhari'. Menjadikan dia mabni. Mabni ni tak berubah. Forever and ever, tak pernah berubah. Dia bukan macam mu'rab. Mu'rab sekali air bah, sekali pantai berubah. Jadi al-mudarrisun yastaqbilun wazir tarbiyah fil qa'atil 'amma. Guru yastaqbilun menyambut, menerima wazir tarbiyah, menteri pendidikan di dewan awam. So yastaqbilun, kalimah yastaqbilun adalah fi'il mudhari' kan? So dia mu'rab. Mu'rab ni maknanya dia boleh berubah. Yalah sebab itu kita jumpa kadang-kadang yastaqbiluna. Kadang-kadang kalau boleh letak an dia jadi yastaqbilu, an yastaqbilu. Kalau letak lan yastaqbilu, itu dia jadi mu'rab, dia boleh berubah. Tapi kalau tajtahidanna asnaitu dia tak akan berubah. Letak an lan idzan kai pun tetap macam tu juga. Kalau letaklah. Itu maksud mabni, tak berubah. Okay. Kan dalam fi'il dulu kita ada nyanyi lagu kan, lagu i'rab fi'il yang saya bawa itu kan. Semua fi'il madhi dan amar adalah mabni, takkan berubah selamanya. Maintain sahaja selamanya. Zahaba kan zahaba, selamanya takkan jadi zahabu, kerana ia fi'il madhi. Kanda kata ia mabni. Idhab kan idhab, selamanya takkan jadi idhab, kerana ia fi'il amar. Kanda kata ia mabni. Sudah cerita mabni. Alright. Sekarang kita sambung soalan ni, dia ada sambungan dia sebelah kan. Pasal mabni mu'rab ni. Dua muka surat lain, page lain. Okey, 247. Jawab sekarang. Everybody can annotate sambungan Siapa tak masuk kelas hari ni memang rugi banyak sebab kita buat banyak soalan. Okay, everybody can annotate. Cuba jawab. 247.
Wow. Yang ni ada khilaf ulama. Seorang kata mabni, seorang kata mu'rab. So mari kita lihat dia mabni ke mu'rab. Okey, jawapan dia ialah dia mabni. Dia mabni. Sebab apa? Dia fi'il amar. Syariku ma'ana. Sertai kami. Syariku ma'ana fil ansyita alla safiyah. Dalam program co-curriculum. Syariku ma'ana. Maknanya mabni. Dia fi'il amar. So jawapan dia mabni. Fi'ilul amri mabniun ala hadfin nun. Kalau nak i'rab dia dah. Nak i'rab mabni ala apa-apa tu, maklumat lanjut boleh tengok muka surat 14 dan 15. Muka surat 14 dan 15 boleh rujuk. Okey. Laju kan hari ni kan? Laju ke slow? Pergerakan kita ni laju ke slow? Nak laju lagi ke? Ke nak slow lagi? Cakap. Okey. Mabni ke mu'rab Ustaz? Apa dia? Tadi soalan mabni ke mu'rab tadi jawapan Syariku mabni. 247 mabni ah. Mabni. Okey. 248, 249 dan seterusnya sampai 252. Hawil al-kalimat allati tahta khattun ila af'ali mabniyatin lil majhul ma'a dhabt bil syakl. Yang ni mencabar. Makin lewat ni, makin dah nak habis ni makin mencabar pula soalan. Sengaja je nak bagi awak susah. Tapi nak tak nak awak kena hadapi kalau periksa nanti. Okey. So tapi kalau kita dah jumpa awal macam ni, bagus. Kita jumpa soalan susah daripada awal, bagus. Daripada kita jumpa soalan senang, lepas tu dalam periksa kita jumpa soalan susah, lagi teruk. Baik jumpa soalan susah sekarang. So hawil al-kalimat allati tahta khattun, tukar kalimah yang bergaris kepada fi'il mabni lil majhul. Jadikan dia mabni lil majhul ma'dhabti bisyakal. Dia nak tukar dengan tak baris sekali. Nak berbaris sekali dia nak. Jadi tukarlah dengan berbaris sekali. Dah letak baris mabni lil majhul dan letak baris. So saya nak tutup sikit arahan soalan tu sebab nak biar dapat capture yang bawah sekali. Okay. Sekarang open to annotate. You all can do now. Okay, jawab semua serentak. Jawablah serentak dua tiga orang dan satu soalan, no problem. Silakan. Lagi bagus.
Okey, sekarang kita lihat jawapan anda semua. La. Okey. Dia suruh tukar kepada mabni lil majhul je. Jangan tukar kepada fi'il madhi. Macam Danish Haikal ni, awak dah tukar kepada fi'il madhi. Kalau mabni lil majhul dia, sebab arahan soalan ni dia tukar mabni lil majhul sahaja. So sebenarnya la yu'raf. So jawapan dia sepatutnya la yu'raf. Tapi kalau yang betulnya ialah la tu'raf. Sebab ni as-sibahah. Ni dimasuk dalam tajuk naib fa'il. Naibul fa'il. Tajuk naibul fa'il. Jadi sebenarnya la tu'raf. Kalau ikut yang sebetulnya lah. So la tu'raf. Kalau baris dia tu'raf. La tu'rafu. La ya'rifu ba'dhum la tu'rafu as-sibahatu. Tu. Tu baris dia. Okey. Kedua, syuriba ad-dawa. Syuriba ad-dawa. Okey, betul. Kemudian takharraja Ahmad min kulliyati syariah. Takharraja tu khurrija. Tu khurrija. So tak boleh akhraja, tak boleh kharij. Dia sama juga, tulisan sama. Tulisan dia sama, tapi baris dia je. Sebab takharraja tu fi'il madhi ya, bukan mudhari'. Kalau fi'il mudhari' dia takhruju. Kalau takharraja ya takharraju. Mana takharraja ya takharraju. Jadi ya takharraju. Jadi kalau dia punya ni tu khurrija, saya malas tulis lah. Semua baris je. Tu khurrija. Tu punya jawapannya. Tu khurrija. Itu. Tudarris yang 251 ya. Tudarris al-muallimatu maddatai riyadiyat wal ulum bil lughat al-injiliziyah. Tudarris. So dia kena dia punya tudarris fi'il madhi ke mudhari' tudarris. Madhi ke mudhari'. Tudarris mudhari' ya. So jawapan dia ialah mudah je. Daripada tudarris mengajar. Jadi tudarros. Tudarros. Diajar. Tulis saja. Tudarros. Tudarros. Ya. Soalan 250 apa jawapan? Tu khurrija. Okey. 250 tu khurrija, 251 tudarrosu. So tudarrosu. Okey. Yang 252 ista'ara Muhammad al-majallah minal maktabah. Ista'ara Muhammad al-majallah minal maktabah. So macam mana ni? Yang ni semua orang tak berani jawab. Tak ada orang jawab Okey, tak apa. Oh dah penat dah tahu. Dah penat tak nak fikir. Cannot brain. You cannot brain anymore. So jawapannya ialah tak apa saya tulis. Saya jawab. I bantu you. Ustu'ira. Ni jawapannya. Ista'ara ustu'ira. Dipinjam. Ustu'ira. Tapi kena tengok juga. Buat set dulu. Semak 4 penjuru. Al-majallah ni muzakkar ke mu'annas. Mu'annas. Jadi tambah tataan ni sebab dia mu'annas. Ustu'irat. Dipinjam majalah dari maktabah. So ni tajuk naib fa'il. So siapa yang nak baca lebih lanjut boleh buka tajuk naibul fa'il. Ya, yang tu susah. Ashraf Hamdi Surrender. Okey. Ustu'irat, dipinjam Benda ni sebab tu kena banyak buat latihan. Bila banyak latihan, maklum pada awal kalimah ista'arah ni familiar dalam periksa. Selalu keluar. Dengan tudarris sama juga. Yang 251 552 tu itu banyak juga keluar dalam periksa. So ista'arah ni banyak kali keluar dalam periksa. So tolong ambil perhatian. Ista'arah dia punya mabni lil majhul dia ustu'ira. Lepas tu tengoklah muzakkar muannats dia majalah. Kalau majalah ustu'irat. Faham kan tajuk maf'ul naibul fa'il? Naibul fa'il muka surat berapa? Kalau faham tajuk naibul fa'il okey. Kalau tak faham kena baca balik tajuk naibul fa'il. Dan jangan lupa dalam channel Ustaz Selamba YouTube tu awak type naib fa'il, dia ada penerangan detail lah pasal naib fa'il tu. Kalau saya nak terangkan sekarang masa tak sempat. Tengok dulu naib fa'il. Kalau tak faham juga minggu depan kita baru tanya balik.
Tengok dulu video, tak faham juga minggu depan baru tanya semula. Muka surat 29 ya. Tajuk naibul fa'il muka surat 29. Ni bab ni dalam muka surat 29 dan 30 ada dinyatakan panjang lebar. Saya tahu ramai yang keliru dalam bab ni untuk naibul fa'il, tapi boleh ambil daripada sini dan masuk Ustaz Selamba, buka muka surat 29, tengok video tu dulu. Tak faham juga minggu depan tanya dalam kelas. Ataupun tanya dalam WhatsApp group boleh. Tanya WhatsApp group. Kita semua dalam WhatsApp group kan. Tanya dalam tu pun boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah saya jawab. Aku nak cerita sekarang tak sempat. Masa ada tak banyak. Dalam 2-3 minit je lagi. Okey. Okey. Saya rasa saya tak nak pergi lagi jauh. Sebab kita dah buat banyak gila dah hari ni. Daripada 216 sampai ke 252. Bermaksud kita buat lebih kurang 40 lebih lah. Soalan hari ni kita buat 40 ada kot. So saya rasa mungkin dah full sangat dah. Betul tak? Penat tak? Penat ke tidak? Buat banyak soalan ni. 40 soalan ni kita buat ni. Hampir lah saya rasa. Jawablah sikit. Penat ke tidak? Ke awak tidur ni? Ashraf Hamdi kata dah penuh dah otak ni. Aduh, tapi best. Ini Syaikal, penat tapi best. Nak exam dah. Memang penat kan? Memang sebab banyak sangat. Saya takut nanti exhausted. Nanti dah serik pula tak nak belajar bahasa Arab. So macam tu lah. Jadi, apa pun kita buat. Sebab tu, saya sangat duka cita juga jika ada pelajar tak masuk masa kelas-kelas di akhir-akhir dekat kena exam ni, sebab dia sangat penting. Saya tak boleh nak mengajar dengan macam mana? Dengan spontan ataupun dengan gitu-gitu untuk 440 soalan ni. Saya memang akan mengajar betul-betul dan pastikan pelajar bertemu setiap soalan. Dia kena bertemu dengan setiap soalan. Kita kena bertemu. Contohnya awak tak pernah jumpa perkataan isti'arah. So sekarang jumpa isti'arat. Awak jumpa. So kalimah-kalimah begini, saya tak ada silibus tau. Tak ada silibus lain melainkan latih tu. Tak ada dalam nota ni. Kalimah-kalimah tu tak ada dalam nota cerita Nahu ni. Tak ada. Tak ada dalam kalimah tu, tak ada kalimah. Tapi memang awak kena alami sendiri. Barulah awak rasa dia punya feel lah. Biasa tu. So, kalau awak jumpa soalan susah, masa belajar dalam kelas macam sekarang ni, tak apa. Sebab dalam kelas, saya boleh ajar. Tapi kalau dalam periksa, awak jumpa soalan susah, awak nak minta tolong siapa? Macam mana? Takkan awak minta tolong saya, memang saya tak boleh pergi dah. So, sekarang ni, kita jumpa soalan-soalan tu, bagi dia familiar dengan kita, tu cara dia, langkah-langkah dia. Jumpa soalan-soalan latih tu, dan soalan-soalan ni, bagi dia familiar dengan kita. Kalau kita dah banyak buat latihan macam sekarang ni, selesai je 440 soalan, awak masuk periksa dengan tenang. Kenapa? Awak jumpa soalan, rasa macam pernah jumpa lah soalan ni. Macam pernah jumpa lah. Mungkin kalau ada tak jumpa pun satu soalan atau dua soalan je. Yang tak pernah jumpa soalan ni. Tak pernah jumpa soalan ni. Macam tu. Itu tujuan kenapa awak kena masuk 440 soalan ni. Tak ada cara lain saya boleh bantu. Melainkan ni je. Mungkin cara ni je. Ustaz, kelas minggu depan tu kena daftar lain ke apa ke. Macam biasa je. Saya tak faham. Okay, untuk kelas minggu depan, sebenarnya awak kena daftar baru. Bukan daftar baru. Awak just bayar yuran macam biasa je lah. Yuran bayar macam biasa. Automatik masuklah kelas tu. Yuran masuk macam biasa. Macam biasalah awak bayar tu. Jadi masuklah macam biasa. Cuma untuk subjek-subjek lain, untuk subjek Arab saya cakap macam tu. Untuk subjek lain, daftar macam biasa juga. Cumanya, dia pendekatan subjek tu berbeza. Bukan berbeza. Mana kali ini kita buat quiz. Kita ada pertandingan. Nanti kita ada quizzes. Awak akan jawab quizzes setengah jam. Dalam pelbagai tajuk lah. Ini bukan untuk bahasa Arab, untuk subjek lain. Untuk bahasa Arab, saya kena mengajar 440 soalan ni. Saya selagi tak habis 440 soalan, saya tak pindah soalan lain. Saya tak nak buat quizzes ke segala benda. Jadi, lepas 30 minit, cikgu awak akan huraikan. Apa yang jawab tadi soalan-soalan semua sekali. Kenapa salah, kenapa betul. 20 minit. So, habislah 50 minit. Macam itulah. Dan ada markah terkumpul. Markah terkumpul ni, awak contohnya minggu ni awak dapat 5,000 markah dalam subjek matematik. Lepas tu minggu depan awak dapat lagi
2,000 markah. Kumpul 4 minggu. So, siapa dapat markah tertinggi sepanjang sebulan tu akan dapat hadiah. Tapi kita ambil untuk 3 subjek yang tertinggi. Maksudnya pemenang dipilih untuk setiap level. 3 subjek tertinggi dia dapat bawah dah pemenang. Nanti dah dapatlah terima hadiah. Kita akan post lah hadiah tu. Okay. So, itu dia panggil Speed Smart Revision. Speed Smart Revision. Itu cara dia. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, kita ada juga SOSA, seminar online score A untuk subjek-subjek yang apa? Subjek-subjek BM, BI, Maths, sejarah. Sebab baru ni pelajar tak puas belajar 2 jam seminar, jadi dia minta buat lagi, maka kita buat lagi. Dan kali ini kita menampilkan guru bahasa Inggeris, cikgu barulah. Nama dia Cikgu Miss Nina. Dan nanti orang dengarlah iklan-iklan tu. Iklan seterusnya tu saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ke grup Telegram tu saya akan tunjuk kat situ bagaimana nak daftar dan apa kelebihan-kelebihan yang ada pada seminar SOSA nanti. SOSA nanti. Jadi kita banyak program Januari ni. Kita ada kelas fizikal pertama. Yang kedua kita ada Speed Smart Revision. Ulang kaji tadi tu. Yang ketiga kita ada seminar online score A. Okey, semua tu. Okey, saya rasa kita setakat itu dahulu untuk hari ini. Okey, tak apa. Masuk lambat sikit tak apa. Jangan tak masuk langsung kelas ni. Saya risaulah. Saya kalau pelajar tak masuk kelas, saya risau. Saya risau bagi pihak awak. Saya bukan sedih pelajar tak masuk kelas. Saya risau. Saya risau sebab tengok macam ni. Macam mana pelajar yang terlepas ni, lebih-lebih lagi kalau saya tak boleh record, file tu corrupt, saya tak boleh upload dalam YouTube, tak boleh kongsi dengan awak, saya risau. Sebab apa? 40 soalan awak miss. 40 soalan awak miss sangat banyak. Sangat banyak. Saya tak boleh nak ulang. Saya boleh ulang tapi dia takkan sama dengan macam ni. Tapi macam mana saya nak ulang? Benda ni pun tak habis lagi. Kita masih ada baki 150 soalan. 160 soalan lagi kita ada baki. Banyak. So saya harap minggu depan kita akan boleh bergerak laju lagi ya. So awak bersedia dengan laju lah. So mulai daripada minggu depan awak kena bersedia dengan kelajuan. Dan minggu depan kita ada SOSA lah. Minggu depan tu ada SOSA. Jadi untuk kelas kita ni nanti kita tengoklah macam mana, kalau tak bertembung kita teruskan, tapi kalau bertembung kita cari timing yang baru. Itu saja. Maklumlah masa dekat exam, masa pun tak cukup. Alright. Okay. Terima kasih, saya harap anda semua enjoy dan juga mendapat manfaat. Bukan setakat enjoy tapi dapat manfaat untuk kita belajar pada setiap hari Sabtu ini. Dan semoga anda dapat A dan A+ dalam SPM nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.